Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam siri 3 tajuk Puasa Benteng Diri. Baiklah, anak-anak dah bersedia? Jom kita belajar. Anak-anak masih ingat ya, 4 objektif daripada siri 1, keistimewaan bulan Ramadan, masuk puasa, hukum dan dalil puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa, serta rukun puasa. Dalam siri 2 pula, kita juga telah mempelajari perkara-perkara makruh dan sunat puasa, serta jenis-jenis puasa. Untuk siri 3 ini, insya-Allah diharapkan di akhir pembelajaran anak-anak dapat menyatakan golongan yang diharuskan berbuka puasa dan menyatakan siapakah yang perlu qada, fidyah dan kafarah, dan dapat menyatakan hikmah puasa. Baik, insya-Allah jom kita belajar. Baik, mari kita lihat golongan yang diharuskan berbuka puasa. Yang pertama ialah musafir, iaitu orang yang berjalan jauh sejauh 2 marhalah. Yang kedua ialah sakit yang memudaratkan jika diteruskan berpuasa. Dan yang ketiga ialah orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Yang keempat ialah orang yang terlalu lapar atau dahaga sehingga boleh membahayakan dirinya. Yang kelima ialah ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang diri dan anaknya. Dan yang keenam ialah orang yang melakukan pekerjaan berat sehingga boleh memudaratkan diri jika diteruskan berpuasa. Baik, mari kita lihat apa sebenarnya maksud qada, maksud fidyah dan maksud kafarah. Maksud qada itu ialah mengganti puasa Ramadan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Yang kedua ialah maksud fidyah. Maksud fidyah itu ialah memberi makan fakir miskin dengan kadar secupak makanan asasi sesebuah negara bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Secupak bersamaan 675 gram makanan bagi Malaysia lah. Contohnya beras untuk Malaysia. Jadi kita boleh keluarkan sehari puasa yang ditinggalkan itu bersamaan dengan 675 gram. Yang seterusnya ialah maksud kafarah, iaitu denda yang dikenakan pada suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan, yakni jima'. Jadi denda-denda ni mengikut turutan berikut. Yang pertama, dia boleh memerdekakan seorang hamba. Tetapi seperti mana yang kita tahu, sekarang tiada lagi hamba. Jadi jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia mesti puasa tu berturut-turut, tak boleh. Walaupun dia dah puasa 44 hari, tiba-tiba dia demam 3 hari tapi puasa, tak boleh. Dia kena puasa balik. Dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang yang miskin dengan kadar secupak seorang. Golongan yang wajib qada ialah musafir yang diharuskan syarak, iaitu mereka-mereka yang berjalan jauh melebihi 2 marhalah yang telah pun berbuka kerana keadaan yang memerlukan, maka mereka ini wajib qada kembali puasanya. Kemudian yang kedua ialah orang yang sakit dan memudaratkan. Sekiranya kita dalam keadaan sakit dan kita diharuskan berbuka, maka hendaklah kita menggantikan semula puasa yang kita tinggalkan. Yang ketiga ialah perempuan haid dan nifas. Okey, anak-anak student perempuan yang telah pun didatangi haid, hendaklah mengira berapa hari yang ditinggalkan, kemudian hendaklah menggantikannya semula dengan jumlah yang ditinggalkan. Dan yang keempatnya ialah ibu mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan dirinya. Kita lihat pula golongan yang wajib fidyah. Yang pertama ialah pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Contohnya, mereka yang telah terkena penyakit kanser. Jadi mereka ini tiada harapan untuk sembuh, maka mereka tidak perlu mengqadakkan puasa, tetapi wajib membayar fidyah. Yang kedua ialah orang tua yang tidak mampu berpuasa.
Sekiranya orang tua ni dah tua sangat, tak mampu dah berpuasa, maka dia tak wajib qada. Memang dia tak mampu pun, maka wajib membayar fidyah. Dan seterusnya ialah orang yang mati sebelum sempat qada puasa, jika tidak diqada oleh waris, maka hendaklah dibayar fidyah. Manakala golongan yang wajib qada dan juga membayar fidyah ialah yang pertama, ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan anaknya. Okey, kena faham dia ada beza dia. Jadi kat sini dia kata kalau wajib qada sahaja ialah ibu yang mengandung bimbangkan dirinya. Tapi kalau bimbang kesihatan anak, maka hendaklah dia qada dan fidyah. Baik, yang kedua ialah tidak qada puasa tanpa keuzuran sehingga masuk bulan Ramadan seterusnya. Ini anak-anak perempuan lah. Jika dia tidak qada puasa tanpa keuzuran, sengaja lambat-lambatkan sehingga sampai Ramadan seterusnya, maka dia wajib juga qada yang ditinggalkannya itu dan dia haruslah membayar fidyah. Golongan yang wajib qada dan kafarah pula ialah suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan ataupun jima, maka dia wajib juga ganti puasa pada hari tersebut dan membayar denda seperti yang telah saya nyatakan sebelum ni lah. Setelah kita belajar tajuk-tajuk sebelum ini, cuba kita faham apakah hikmah puasa, hikmah ataupun kelebihan puasa. Sebenarnya kelebihannya yang pertama ialah melahirkan sifat mahabbah, iaitu kasihan belas, kasih sayang kepada fakir miskin, kerana kita dapat merasai pengalaman kekurangan makanan. Yang kedua ialah memelihara kesihatan badan, kerana merehatkan sistem pencernaan dan mengatur diet seimbang kita. Kalau sebelum ni kita makan macam-macam kan, maka puasa ni dia akan merehatkan sistem pencernaan. Yang seterusnya, yang ketiga ialah menambah ketaatan pada Allah kerana melaksanakan ibadah kepadanya dan mengurangkan maksiat. Seperti mana yang kita tahu, apabila kita berpuasa, hendaklah kita menahan diri kita daripada melakukan apa yang boleh membatalkan puasa, dan kita juga akan berkejar-kejaran untuk membuat perkara-perkara sunat. Baik, dan yang keempatnya ialah menjimatkan perbelanjaan, kerana puasa mengurangkan perbelanjaan makanan dan minuman kita pada siang hari, insya-Allah. Kita lihat pula kelebihan puasa dari sudut sains. Yang pertama ialah puasa merupakan satu daripada proses detoksifikasi yang baik, iaitu proses menyucikan dan membersihkan badan daripada racun dan toksin. Yang kedua pula ialah puasa dapat membantu mempercepatkan proses penyembuhan penyakit seperti asma, radang sendi, susah tidur dan sistem penghadaman. Bahkan yang ketiga ialah melewatkan sahur, membantu memelihara kesihatan badan dan mengelakkan risiko seperti kegemukan, sakit jantung, kencing manis dan kekurangan zat besi yang boleh menyebabkan anemia. Dan kelebihan puasa dari sudut sains yang last ialah kurma yang digalakkan untuk dimakan ketika berbuka mengandungi gula yang mudah diserap oleh badan, iaitu glukosa, fruktosa serta 23 jenis asid amino yang tiada dalam buah-buahan yang lain. Ini menunjukkan anak-anak puasa ini juga sangat baik dari segi sudut sains. Alhamdulillah, di sini saya sediakan sedikit latihan pengukuhan untuk anak-anak memahami perbezaan antara wajib qada, wajib fidyah, wajib qada dan fidyah. Jom kita sama-sama menyemaknya. Baik, itu saja daripada Ustazah. Syukran.
Sampai ketemu lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe ya YouTube Ustazah. Sekian, terima kasih.